Okey, Assalamualaikum. Dalam video ni saya nak share pada anda tentang 3 faktor utama yang mempengaruhi harga minyak mentah di pasaran dunia. Okey. Biasa kalau kita sebut pasal harga minyak mentah ni, selalunya akan ada dua nama ni, iaitu first adalah WTI dan yang kedua adalah Brent crude. Okey, mostly investor dia akan merujuk kepada WTI ataupun Brent crude. Okey, WTI ni dia adalah West Texas Intermediate, iaitu merujuk kepada minyak mentah yang dikeluarkan di negara Amerika Syarikat. Manakala untuk Brent crude adalah merujuk kepada minyak mentah yang dikeluarkan di kawasan North Sea yang terletak di Eropah Utara. So dekat Malaysia pun, Malaysia adalah antara negara pengeluar minyak dan kita tahu Malaysia juga bergantung kepada industri minyak dan gas untuk menjana pendapatan, untuk mendapatkan sumber pendapatan negara. So tanpa buang masa, kita terus fokus kepada 3 faktor utama yang mempengaruhi harga minyak dan gas di pasaran dunia. So dia ada 3 faktor. Faktor pertama adalah supply, faktor kedua adalah demand dan faktor ketiga adalah geopolitik. Okey, so kita pergi kepada faktor yang pertama, iaitu supply. Supply dalam bahasa Melayu bekalan lah kan. So kita tahu dekat dalam industri oil and gas dunia ni, dia ada satu badan bernama OPEC. OPEC ni adalah Organization of Petroleum Exporting Country, di mana badan ni berperanan untuk menstabilkan harga minyak mentah dunia. Akan tetapi sekarang Amerika Syarikat banyak mendominasi supply minyak dan gas di pasaran dunia, disebabkan oleh terdapatnya shale field dekat Amerika. So dekat situ menyebabkan peningkatan penghasilan minyak mentah yang mendadak di negara Amerika Syarikat. So bila negara-negara yang besar yang menghasilkan minyak mentah, contoh macam US, contoh macam Arab Saudi, contoh macam Rusia kan, so bila mereka ni menghasilkan minyak terlampau banyak, so kat situ akan terjadi lambakan bekalan. So bila bekalan terlampau banyak sehingga melebihi permintaan, so dekat situ akan menyebabkan harga minyak jatuh. Malah lebih teruk lagi, boleh jatuh mendadak sehingga ke paras negatif, sebagaimana yang terjadi kepada harga minyak mentah Amerika Syarikat, iaitu WTI, yang terjadi pada bulan April tahun 2020, jatuh sehingga paras negatif. Sekarang kita pergi kepada faktor yang kedua, iaitu demand. Demand dalam bahasa Melayu permintaan lah. Okey. So sebagaimana kita tahu, minyak mentah ni fungsinya adalah untuk menghasilkan haba, menjana tenaga elektrik, untuk pengangkutan dan macam-macam fungsi lagi. Okey. Jika sesuatu tempat tu berlaku pertumbuhan ekonomi yang bagus, so dekat situ juga akan berlaku peningkatan permintaan untuk produk-produk minyak mentah ataupun produk-produk petroleum. Sebagai contoh, jika berlaku coronavirus seperti mana yang terjadi pada tahun 2020, so COVID-19 ni menyebabkan kegiatan ekonomi tu sedikit terencat. So kat situ permintaan minyak mentah dia akan jadi berkurangan. Okey. So bila permintaan minyak mentah berkurangan tetapi bekalan terus dihasilkan dalam skala yang banyak, so kat situ berlaku juga penurunan harga minyak. Dan bagaimana pula dengan renewable energy? Contoh macam solar, wind, hydro, geothermal, biomass kan? Okey, buat masa sekarang, renewable energy ataupun tenaga yang boleh diperbaharui ni, actually dia memakan kos ataupun belanja yang lebih besar berbanding minyak mentah. So that's why minyak mentah still relevant pada masa sekarang. Masih banyak digunakan pada masa sekarang. Alright, kemudian kita pergi ke faktor yang ketiga, iaitu faktor geopolitik. Bila sebut pasal politik ni, orang kita suka lah kan. Alright, faktor geopolitik ni macam saya sebut tadi, okey, supply minyak mentah dekat dunia ni dikawal oleh negara-negara besar yang mengeluarkan minyak. Contoh macam US, Arab Saudi dan Rusia dan lain-lain lah. Okey. So bila negara-negara besar ni terjadi konflik, terjadi peperangan ataupun ketegangan politik satu sama lain, so dekat situ juga akan menyebabkan bahayalah dekat industri minyak dan gas, dan akan menyebabkan harga minyak tu tak menentu, naik turun, naik turun. Kita ambil contoh sebagaimana yang terjadi ketika Perang Teluk tahun 1991. Pada ketika itu penghasilan minyak jatuh teruk dan harga minyak naik.
menjadi lebih tinggi lah. Okey. Dan kita ambil contoh lain, iaitu ketika Donald Trump menjadi Presiden Amerika Syarikat, dia menarik kembali perjanjian nuklear dengan Iran dan dia mengenakan kembali sekatan untuk Iran mengeksport minyak. So dekat situ juga berlaku kembali peningkatan harga minyak. Okey, alright. So kesimpulannya dekat sini adalah harga minyak mentah dunia ni ia bergantung kepada supply, demand dan geopolitik. Actually lebih kepada geopolitik lah. Tapi secara asasnya biasanya kita akan discuss tentang supply dan demand. So supply dengan demand ni perlu seiring lah. Okey. Kalau supply terlampau banyak tetapi demand kurang, so dekat situ akan berlaku penurunan harga. Tetapi kalau supply kurang, demand terlampau banyak, dekat situ akan berlaku kenaikan harga. So dekat sini negara-negara pengeluar minyak yang besar dan badan-badan contoh macam OPEC perlu bekerjasama, perlu berganding bahu untuk sama-sama cuba menstabilkan harga minyak. Sebab apa? Bila harga minyak stabil, ini akan memulihkan kembali industri minyak dan gas dan dapat menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk dunia lah. Okey. Alright, so sekian itu saja daripada saya untuk 3 faktor yang mempengaruhi harga minyak mentah dunia ni. Okey, moga bermanfaat untuk anda. Okey, alright. So teruskan follow YouTube channel saya. Kalau anda tak subscribe lagi, boleh subscribe lah. Okey. Sekian, Assalamualaikum.